Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarawak Maju Makmur dan salam segulai sejalai. Saya berdiri pada hari ini untuk menyokong Rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak yang telah berjaya dibentangkan oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah yang berhormat Datuk Seri Dr. Siti Barundi Utom Adun N69 Kemenang. Pada hemat saya, pembentangan Rang Undang-Undang ini bukan sekadar memperkenalkan sebuah lembaga baru, tetapi menjadi penanda aras yang penting dalam sejarah pembangunan agromakanan Sarawak, khususnya dalam memperkukuhkan agenda keselamatan makanan negeri dan negara. Selama ini kita sering mendengar ungkapan beras adalah nyawa rakyat. Maka apabila Sarawak tampil dengan pendekatan lebih agresif dan tersusun terhadap pembangunan industri padi dan beras, ini menunjukkan kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS benar-benar serius dan tidak lagi mahu bergantung sepenuhnya kepada bekalan luar. Bak kata peribahasa Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Dalam dunia hari ini yang semakin tidak menentu akibat daripada perubahan iklim, konflik geopolitik serta gangguan rantaian bekalan makanan global, langkah menubuhkan Lembaga Padi dan Beras Sarawak adalah tindakan yang tepat dan berpandangan jauh. Tuan Speaker, saya yakin intipati utama Rang Undang-Undang ini iaitu penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 amat signifikan. Ini kerana ia bakal menjadi badan khusus yang mempunyai kuasa dan fungsi jelas dalam merancang, menyelaras serta memperkukuh pembangunan industri padi dan beras negeri Sarawak. Malah, penubuhan lembaga ini akan membolehkan Sarawak menggubal dasar dan perundangan berkaitan industri padi dan beras secara lebih fokus dan berkesan. Dewan juga dimaklumkan bahawa Rang Undang-Undang ini melibatkan perwataan 7 kawasan tanah Sarawak sebagai kawasan pembangunan penanaman padi. Saya percaya bahawa kawasan-kawasan tersebut akan menjadi anchor atau pemangkin utama dalam merealisasikan hasrat Sarawak mencapai tahap sara diri beras yang lebih tinggi. Namun begitu, saya ingin mencadangkan agar kawasan-kawasan lain yang mempunyai potensi besar turut dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam plan pembangunan masa depan. Contohnya, di kawasan Dun Kelakar terdapat beberapa kawasan yang saya percaya sangat berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan pengeluaran padi moden. Antaranya Kampung Kabak, Lubuk Nibong, Jelupang di daerah Kecil Ruban. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, di Kampung Kabak sahaja terdapat lebih 30 hektar kawasan yang bakal menjadi perintis projek pengeluaran padi dan beras secara besar-besaran di daerah Seratok menggunakan teknologi moden. Kerajaan Sarawak melalui Agensi Pembangunan Bahagian Betong PDDA telah memperuntukkan keseluruhan sebanyak 4.8 juta bagi menyokong usaha ikhlas ini. Hasrat kita jelas, iaitu menjadikan Kampung Kabak sebagai kawasan pertanian moden dengan sasaran hasil tuaian sehingga 5 kali dalam tempoh 2 tahun. Dan sehubungan dengan itu, selaras dengan penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak kelak, kita mahu memanfaatkan sepenuhnya kawasan tersebut dengan penambahbaikan infrastruktur saliran, pembinaan kilang pemprosesan beras dan penyediaan kemudahan sokongan yang lain.
Daripada jumlah keseluruhan peruntukan tersebut, sebanyak 2 juta diperuntukkan bagi pembinaan kilang memproses beras di skim padi Kampung Kabak oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak, 2 juta bagi menaik taraf sistem saliran dan perairan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perairan dan Saliran, dan 800,000 lagi adalah untuk pemasangan kabel berwautan tinggi 11,000 kV termasuk overhead line serta transformer 50 kVA oleh Kementerian Utiliti Telekomunikasi menerusi Sarawak Energy Berhad. Tuan Speaker, begitu juga pembangunan kawasan Lubuk Nibong yang suatu ketika dahulu pernah menjadi jantung penanaman padi di kawasan Kelakar. Saya percaya bukan kawasan itu sahaja yang berpotensi dibangunkan, malah banyak lagi kawasan di daerah Seratok yang boleh diusahakan menerusi konsep taman agro dan pertanian moden seperti di Kampung Perpat, Kampung Kupang serta Kampung Paluh. Sesungguhnya rang undang-undang ini amat relevan kerana tanaman padi bukan sekadar aktiviti pertanian biasa. Ia berkait langsung dengan keselamatan makanan, kelangsungan ekonomi rakyat, warisan budaya dan kedaulatan sesebuah negeri. Bak kata orang tua-tua, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Jika kita mahu melihat Sarawak menjadi kuasa baharu pengeluaran beras negara, maka kita mesti berani melaksanakan perubahan besar mulai hari ini. Perkara pertama yang saya ingin sentuh ialah berkaitan dengan tahap sara diri atau self-sufficiency ratio, SSR. Kita sedia maklum bahawa Malaysia sebelum ini lazimnya hanya mencapai SSR beras sekitar 71%. Dan kini dilaporkan menurun kepada kira-kira 53% seperti yang pernah dinyatakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Ini menunjukkan negara masih bergantung kepada import beras luar. Justru pembukaan lebih banyak kawasan penanaman padi berskala besar di Sarawak merupakan langkah yang amat tepat dan strategik. Jika kawasan berpotensi dapat dibangunkan secara sistematik, saya percaya Sarawak mampu membantu negara mencapai SSR beras sehingga 80%. Tuan Speaker, kedua, Sarawak mempunyai potensi sangat besar untuk muncul sebagai pengeluar beras utama negara. Kita masih mempunyai keluasan tanah yang luas, sumber air yang mencukupi serta ekosistem pertanian yang sesuai. Kawasan delta, tanah rendah dan sawah tradisional yang sebelum ini kurang dibangunkan boleh dijadikan jelapang padi baharu secara moden dan tersusun. Tambahan pula, permintaan terhadap beras tempatan kini semakin meningkat. Rakyat semakin menghargai produk tempatan seperti beras Adan Bario dan varieti tradisional yang lain yang mempunyai nilai premium. Tidak kurang juga beras wangi dari kawasan rendah yang mempunyai kualiti dan rasa yang sangat baik seperti beras Bali. Ini membuka peluang besar kepada petani untuk meningkatkan pendapatan melalui pengeluaran beras berkualiti tinggi. Tuan Speaker, ketiga ialah aspek teknologi moden. Yang Amat Berhormat Premier Sarawak sering menekankan kepentingan pertanian moden dengan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian. Ini menunjukkan Sarawak kini berada di landasan tepat menuju transformasi pertanian pintar. Penggunaan drone, sistem perairan pintar, mekanisasi, teknologi satelit, Internet of Things, serta otomasi pertanian mampu meningkatkan hasil pertanian pada masa sama mengurangkan kos operasi. Justru itu, saya berharap melalui Lembaga Padi dan Beras Sarawak kelak, kawasan-kawasan penanaman padi di Dun Kelakar tidak akan tercicir daripada menerima manfaat teknologi moden ini. Kita mahu penggunaan drone untuk pembajaan dan semburan
aplikasi pemantauan sawah, data cuaca, masa nyata, real time, serta otomasi pertanian menjadi norma baharu dalam sektor penanaman padi di Sarawak, termasuklah di daerah Seratok. Dalam masa yang sama, aspek penyelidikan dan pembangunan juga mesti diperkukuhkan. Kerjasama di antara kerajaan, universiti dan institusi penyelidikan perlu diperluas bagi menghasilkan benih padi yang lebih tahan penyakit, tahan cuaca serta mempunyai hasil yang lebih tinggi. Tuan Speaker, penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak juga diharap mampu mengatasi cabaran yang masih membelenggu sektor ini. Di antaranya ialah kekurangan infrastruktur pertanian seperti sistem perairan, jalan ladang, saliran dan kemudahan logistik. Akibatnya produktiviti petani rendah dan kos pengeluaran yang meningkat. Masih ada juga petani yang bergantung kepada kaedah tradisional kerana kekurangan akses kepada mesin moden. Justru itu saya berharap lembaga ini kelak dapat menjadi agensi penyelaras utama yang benar-benar melengkapkan apa yang kurang dan memperkukuhkan apa yang lemah. Lebih-lebih lagi dunia hari ini berhadapan dengan perubahan iklim yang semakin serius. Fenomena banjir, cuaca yang tidak menentu, kemarau serta serangan penyakit tanaman semakin memberi kesan kepada hasil padi. Tanpa sistem pertanian yang lebih tahan iklim, climate resilient agriculture, hasil pengeluaran akan terus terjejas. Tuan Speaker, selepas kita membahaskan perkara ini hari ini, saya percaya masa hadapan industri padi dan beras Sarawak sebenarnya cukup cerah. Apa yang penting ialah keberanian politik, dasar konsisten dan pelaksanaan yang berkesan. Dalam hal ini saya melihat penglibatan generasi muda amat penting. Jika kita mahu mempercepatkan pembangunan jelapang padi moden lengkap dengan perairan pintar, pusat penyimpanan dan pusat pemprosesan dan mekanisasi penuh, maka kita memerlukan golongan muda sebagai penggeraknya. Kita perlu menjadikan sektor pertanian sebagai sektor berpendapatan tinggi dan berprestij. Berikanlah insentif kepada belia seperti geran permulaan, latihan teknologi pertanian, akses pembiayaan dan peluang penggunaan tanah secara lebih mudah. Oleh yang demikian, saya pernah mencadangkan supaya dibina sebuah kolej pertanian vokasional menjadi satu realiti di Kabak dan dapat dibina dalam masa yang terdekat. Kita mahu melihat lebih ramai graduan, usahawan muda tampil sebagai agropreneur moden. Bak kata peribahasa Melayu, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Mereka lah kelompok paling sesuai untuk memacu revolusi pertanian moden Sarawak. Tuan Speaker, kita mahu supaya Lembaga Padi dan Beras Sarawak memberi penambahan baik kepada marketing facilities. Ianya bertujuan supaya pihak kawal selia padi dan beras bagi menilai semula kaedah pemberian lesen membeli padi dan memberi kelonggaran syarat-syarat pemilikan lesen dan menyediakan setiap kawasan perlu diwujudkan pusat belian padi. Akhir kata, saya ingin merakamkan perhargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS di atas komitmen sokongan dalam usaha merealisasikan penubuhan padi dan beras Sarawak 2026. Kerajaan Sarawak telah menunjukkan kesungguhan memperkukuhkan sektor agro makanan melalui pembangunan jelapang padi, bantuan input pertanian, subsidi serta latihan kepada petani. Hari ini tanaman padi bukan dianggap satu isu kecil masyarakat luar bandar semata-mata. Sebaliknya, ia adalah soal masa depan, keselamatan makanan dan kedaulatan negeri. Jika kita gagal bertindak sekarang, generasi yang akan datang terus bergantung kepada bekalan luar. Namun, jika kita merancang dengan baik, melaksana dasar secara konsisten
memanfaatkan teknologi moden, saya percaya Sarawak bukan saja mampu mencapai tahap sara diri beras, malah berpotensi menjadi hub pengeluaran beras moden utama di rantau ini. Dengan itu, kelakar menyokong rang undang-undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026. Sekian, terima kasih.